Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada pagi ini dalam forum yang akan membincangkan tentang makanan ubah suai GMF menurut persepsi Islam. Baiklah, bagi membincangkan tajuk ini, saya bawakan 4 orang panel yang akan menterangkan dan berdiskusi berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, suka untuk saya perkenalkan ahli-ahli panel kita pada pagi ini. Baiklah, di sebelah kiri saya iaitu saudara Azril. Seterusnya adalah saudari Clara dan saudara Syafiq. Yang hujung sana lagi segak manis bersongkok adalah saudara Anas. Baiklah, saya kira kita pun telah mengenali ahli-ahli panel kita yang akan berbincang dan akan menerangkan tentang makanan ubah suai GMF menurut persepsi Islam. Baiklah, saya akan memberikan pengenalan dahulu berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Makanan ubah suai GMF merujuk kepada tumbuhan, haiwan ataupun mikroorganisma yang telah berubah suai daripada aspek kandungan DNA yang asal bagi tujuan menambah baik kualiti produk akhir dalam makanan tersebut. Baiklah, untuk pertama sekali kita akan teruskan dengan saudara Azril yang akan membincangkan berkaitan dengan topik yang pertama. Silakan saudara Azril. Baiklah, seterusnya kita akan membuat ulasan latar untuk buku ini. Buku ilmiah ini bertajuk Makanan Ubah Suai Genetik GMF Menurut Perspektif Islam. Buku ini telah dikarang oleh Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim. Beliau merupakan seorang doktor dan serta pensyarah kandang di Universiti Kebangsaan Malaysia di Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam di UKM. Dr. Muhammad Izhar Muhammad Arif mempunyai PhD dalam bidang syariah iaitu Fiqh Fatwa Makanan dan Kepenggunaan Semasa yang diterimanya pada tahun 2013 daripada UKM juga. Dia juga merupakan seorang pendakwah bebas dan tersohor di Malaysia. Kepakaran beliau telah dimanfaatkan ke dalam radio, televisyen dan JAKIM. Seterusnya kita akan melihat kepada bahagian teknikal buku ini. Buku ini berketebalan 334 halaman muka surat bercetak. Ia juga ditaip dengan menggunakan font Times New Roman bersaiz 12 pt. Pada konsep muka hadapan serta halaman belakang, ia menggunakan konsep minimalis yang menggambarkan gambar-gambar haiwan seperti lembu, biri-biri, buah-buahan yang disuntik serta daging. Pada bahagian belakang pula serta teks yang digunakan ialah tulisan yang warna merah yang memberi penekanan terhadap isu ini merupakan sesuatu isu yang serius. Seterusnya, pada halaman belakang pula ia menunjukkan sinopsis serta pengenalan apa yang diperkatakan dalam buku ini. Jadi yang terakhir ialah penerbit buku ini daripada penerbit UKM Press, iaitu tempat Dr. Izhar mengajar dan menuntut ilmu. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Azril di atas penerangan yang begitu jelas saya kira. Baiklah, kita berbalik kepada saudara Clara. Boleh tak saudara Clara ceritakan sikit tentang ragam bahasa yang terdapat dalam buku yang kita tengah kaji sekarang? Silakan saudara. Baiklah, seterusnya saya akan mengungsikan pula tentang ragam bahasa yang terdapat dalam buku Makanan Ubah Suai Genetik GMF menurut Perspektif Islam. Okey, sebelum itu saya kongsikan definisi atau konsep yang ragam bahasa ini terlebih dahulu. Ragam bahasa merupakan beberapa bentuk bahasa yang digunakan dalam karangan atau percakapan untuk menguatkan maksud percakapan dan mempertajamkan pemahaman pendengar atau pembaca. Menurut Zaba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu 1965, mendefinisikan ragam bahasa sebagai bahasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu maksud. Oke, berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini, yaitu ragam bahasa yang telah saya kenal pasti melalui buku ini adalah terdapat banyak, yaitu antaranya ragam bahasa sindiran, ragam bahasa turun dan naik, dan serta ragam bahasa kata nafi bukan. Yang akan saya berikan contoh pada hari ini ialah ragam bahasa kata nafi bukan, yaitu yang bermaksud ragam bahasa yang menggunakan ungkapan kata bukan yang bertujuan untuk memberikan maksud yang bertentangan dengan maksud asal. Oke, baiklah, pada halaman 75 dalam buku Makanan Ubah Suai Genetik GMF menurut Perspektif Islam, pada ayat bukan daripada jenis hewan yang bersifat kotor atau menjijikkan seperti biawak, kutu dan sebagainya. Hujah mereka berdasarkan alasan yaitu mengikut prinsip bangsa Arab pada zaman Nabi Muhammad. Sekiranya mereka mengiktiraf sesuatu hewan itu sebagai kotor dan jijik, maka hukum memakannya adalah haram, dan sekiranya sebaliknya, hukum memakannya adalah harus. Dapat kita kenal pasti di sini bahwa kata bukan itu sendiri ada menurut beragam bahasa kata nafi bukan. Oke, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih ucapkan kepada saudara Clara di atas saya kira contoh-contoh yang boleh digunakan oleh kita untuk mengenal pasti ragam bahasa yang dinyatakan oleh saudara tadi. Baiklah, untuk
membicarakan tentang topik strategi pemenangan, saya silakan Saudara Syafiq. Terima kasih kepada saudara moderator. Jadi berminat saya untuk mengupaskan dengan lebih jelas berkaitan dengan strategi pemenangan yang digunakan dalam buku Makanan Ubah Suai Genetik JNF menurut perspektif Islam ini. Jadi strategi pemenangan merupakan salah satu elemen penting dalam menghasilkan penulisan yang sempurna. Dalam pemenangan ini, dalam aspek pemenangan ini dapat dilihat bahawa buku ini telah mengaplikasikan 3 jenis strategi pemenangan utama dalam penulisannya, iaitu perenggan pengenalan, perenggan pengembang dan perenggan penutup. Perenggan pengenalan mempunyai fungsi tarikan yang penting dalam menarik minat pembaca untuk meneruskan pembacaannya yang disampaikan. Pada struktur perenggan pengenalan, buku ini jelas telah menggunakan teknik-teknik yang salah satunya ialah teknik kutipan. Sebagai contoh, kutipan yang telah dinyatakan dalam perenggan pengenalan seperti surah An-Nahl ayat 116 yang menceritakan tentang kepentingan halal dan haram dalam agama Islam. Selain itu, pada bahagian perenggan pengembang memainkan peranan penting dalam menjelaskan topik yang dibincangkan yang sebelumnya telah dinyatakan dalam perenggan pengenalan. Pada bahagian perenggan pengembang buku ini dilengkapi dengan pelbagai bukti yang sahih yang terdiri daripada fakta, contoh dan deskripsi fizikal. Sebagai contoh yang terdapat dalam buku ini adalah di bahagian perenggan pengembang termasuklah berkaitan organisma hidup yang diubah sesuai genetik GMO yang dicatatkan dalam Rang Undang-Undang Bio Keselamatan 2006 pada muka surat 164. Lagi sekali, perenggan penutup pula berfungsi dalam membuat rumusan secara keseluruhan idea yang telah disampaikan. Dalam penulisan buku struktur perenggan penutup telah mematuhi beberapa ciri kesimpulan yang berkesan, yang salah satunya ialah mempunyai rumusan yang berkait langsung dengan pernyataan tesis dan dapat mencerminkan keseluruhan isi utama seperti mana yang terdapat pada muka surat 299. Jadi strategi pemenangan dalam buku Makanan Ubah Suai Genetik JNF menurut perspektif Islam ini boleh dikatakan telah mencapai kualiti dan bermutu. Jadi kita teruskan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Syafiq di atas penerangan yang betul jelas berkaitan dengan strategi pemeranganan yang terdapat dalam buku Makanan Ubah Suai Genetik GMM menurut perspektif Islam. Baiklah, saya kira tanpa melengahkan masa lagi, terus bergerak kepada pendekatan dalam penulisan yang terdapat dalam buku ini. Baiklah, untuk menjelaskan tentang itu, saya silakan Saudara Anas. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Terdapat beberapa pendekatan dalam penulisan. Antara pendekatan yang terdapat dalam buku ini adalah pendekatan retorika dan pendekatan elektika. Pengkaji telah mendapati terdapat 2 jenis pendekatan retorika dalam buku tersebut. Antaranya adalah retorika pendedahan dan retorika penghujahan. Retorika pendedahan akan menguraikan hujah berlandaskan definisi, konsep, istilah, falsafah dan proses. Sebagai contoh yang terdapat dalam buku tersebut adalah DNA merupakan sejenis asid nukleik yang berperanan sebagai pembawa genetik. Berdasarkan petikan tersebut, penulis telah menulis petikan tersebut berlandaskan konsep DNA. Retorika penghujahan pula akan mengemukakan bukti dan alasan yang kukuh untuk meyakinkan khalayak. Contoh retorika penghujahan yang terdapat dalam buku tersebut adalah Islam telah menghalalkan semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan selagi mana ia tidak memudaratkan kesihatan. Pendekatan kedua ialah pendekatan elektika. Pendekatan ini mempunyai 4 kaedah yang boleh digunakan dalam penulisan yang sama bercorak ilmiah, separa ilmiah dan popular. Antara pendekatan elektika yang terdapat adalah pendekatan proses, pendekatan model, pendekatan metafizika dan pendekatan pengenalan. Melalui penulisan di dalam buku yang telah dikaji, pengkaji mendapati penulis banyak menggunakan pendekatan model untuk menyampaikan idea dalam buku tersebut. Pendekatan model menitik beratkan proses imitasi atau peniruan secara semula jadi, iaitu penulis berusaha untuk memahami, menghayati gaya dan kaedah daripada penulis lain. Sebagai contoh, petikan dalam buku tersebut terdapat 5 haiwan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya dibunuh. Dinyatakan dalam hadis di atas jelas membuktikan bahawa kelima-lima haiwan tersebut haram untuk dimakan. Berdasarkan petikan tersebut, penulis telah menggunakan potongan hadis daripada Al-Nawawi bagi memastikan penjelasan yang dilontarkan mempunyai asas yang kukuh. Saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Anas dan saya rasa apa yang diterangkan oleh keempat-empat panelis kita pada pagi ini secara keseluruhannya, apa yang dapat dibincangkan dalam forum ini ialah dari sudut ulasan dalaman buku, pendekatan di tengah keadaan adalah sangat penting bagi menerangkan lagi kepentingan mengetahui bahawa makanan ubah suai genetik GMF ini adalah halal ataupun haram menurut perspektif agama Islam. Hasil yang diperoleh daripada buku ini iaitu produk GMF berdasarkan haiwan hanya boleh ditentukan hukumnya sama ada halal atau haram jika melepasi 6 prinsip, iaitu prinsip penyembelihan haiwan, prinsip tidak bersumberkan najis, prinsip istilah tamha,
prinsip masalah, mafasah dan yang terakhir prinsip darurat. Saya kira itu saja forum kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih.